أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang bermacam-macam, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu, baik, kitabu, dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Aidarus, Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu, kitabu Ihya'i Ulumiddin fihi jami'ul asrar wa kitabu bidayatil hidayah fihi at-taqwa wa kitabul arba'in fi usuluddin fihi as-siratul mustaqim wa kitabu minhajil abidin fihi at-tariqu ila Allah wa kitabul khulasah fil fiqhi fihi nur. Artinya, bermula kitab Ihya Ulumiddin itu, yakni kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali yang namanya Ihya Ulumiddin itu, terhimpun di dalamnya itu sekalian rahsia ilmu syariat dan ilmu tarekat. Jadi dalam kitab Ihya Ulumiddin ini rahsia-rahsia tentang syariat dan tentang tarekat ataupun rahsia yang zahir, rahsia yang batin ada dalam kitab Ihya Ulumiddin. Sebab itu kitab seumpama Ihya ini dalam sejarah penulisan kitab oleh para ulama ni tak banyak kitab-kitab seperti itu, seperti Ihya Ulumiddin, yang di dalam dia itu ada bahagian ilmu zahir dan juga ada ilmu batin. Kebanyakan kitab-kitab bila dia membahaskan tentang ilmu zahir, iaitu fiqh, bahagian itu saja. Yang membahaskan tentang ilmu batin, ilmu tasawuf, bahagian itu saja, ataupun disebut sikit lah. Tapi kitab Ihya ni yang dikarang oleh Imam Ghazali ni, ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariat dan ilmu hakikat ataupun ilmu tarekat,
Dua-dua tu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dulu orang yang mengaji kitab Ihya ini dianggap sebagai pengajian peringkat tinggi sikit lah. Tinggi itu bukan nisbah kepada kandungan dia tu. Dalam isi kandungan dia tu bercampur-campur. Ada bahagian-bahagian yang diperlukan oleh yang ada bahagian-bahagian yang merupakan bahagian fardu ain pun ada dalam Ihya. Dan ada bahagian-bahagian yang merupakan perkara fardu kifayah pun ada. Jadi dalam Ihya ni terkumpul dalam ni tu banyak perkara. Jadi yang saya nak beritahunya, kalau dulu bila sebut orang mengaji kitab Ihya ni, orang ni ngaji tinggi lah. Tinggi nisbah kepada kitab tu. Tapi nisbah pada isi kandungan dalam tu banyak perkara-perkara yang menjadi keperluan fardu ain berlambak dalam kitab Ihya. Bercampur-campur ada belaka dalam tu, menjelaskan tentang solat, tentang sembahyang, tentang rukun-rukun dia, syarat-syarat solat batal tu ada dalam Ihya. Tentang puasa, tentang ibadah-ibadah yang lain ada dalam Ihya. Jadi dalam kitab yang besar tu dia mencakupi. Cuma orang kita dulu bila sebut dia mengaji kitab Ihya, dia dianggap pengajian yang tinggi nisbah kepada kitab suti tu. Bukan isi kandungan dia tu. Isi kandungan dia tu ada bermacam-macam perkara. Orang kelas tinggi pun boleh ambil manfaat, orang kelas rendah pun boleh ambil manfaat. Orang yang bertaraf fardu kifayah, fardu ain pun ada bahagian di dalam tu. Orang yang bertaraf fardu kifayah pun ada bahagian di dalam kitab. Itu nak beritahunya. Jadi tujuan saya beritahu ni, kalau ada orang mengajar kitab Ihya, janganlah ada satu pemikiran aku tak boleh mengaji kitab ni tinggi dah lalu. Jangan gitu. Ada bahagian yang rendah dalam tu, bahagian yang menjadi keperluan orang, bahagian keperluan fardu ain berlambak dalam kitab Ihya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, antara kitab Imam Ghazali namanya Bidayatul Hidayah ni sudah diterjemah lah ke dalam bahasa Melayu. Kitab Ihya pun sudah diterjemah. Ihya Bidayatul Hidayah. Jadi Bidayatul Hidayah ni asal Imam Ghazali diterjemah oleh Syekh Abdul Samad menjadi Hidayatul Salikin. Dan kitab Bidayatul Hidayah itu terhimpun di dalamnya ilmu taqwa. Jadi dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang namanya Bidayatul Hidayah ni, kata Syekh Abdullah Al-Aidarus ni, Sayyid Abdullah Al-Aidarus ni, isi dalam dia tu mengandungi hal-hal yang berkaitan dengan taqwa. Maksudnya apa? Iaitu ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang disebut dalam kitab tu kalau kita belajar, dia menyumbang, dia membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Kitab Bidayatul Hidayah ini kitab kecil lah. Dan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, antara kitab lain yang ditulis oleh Imam Ghazali namanya Al-Arba'in fi Usuluddin ini. Kitab ni kitab yang sederhana lah. Nak kata kecil sangat tak lah, besar sangat pun tak jugalah. Jadi kitab yang namanya Al-Arba'in fi Usuluddin ini, macam mana isi kandungan dia? Terhimpun di dalamnya kenyataan jalan yang sebenar-benarnya. Apa artinya? Yakni dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali yang namanya Al-Arba'in fi Usuluddin ini, di dalam tu ada pedoman-pedoman yang menjelaskan tentang perjalanan agama yang lurus, tentang akidahnya, tentang akhlaknya, tentang fiqahnya. Jadi menggambarkan perjalanan agama yang lurus ada dalam kitab tu. Jadi kalau kita nak tahu tentang agama secara menyeluruh, gambaran yang menyeluruh tentang agama, gambaran yang lurus perjalanannya tu, kalau kita ngaji kita Al-Arba'in fi Usuluddin, kita akan nampak benda tu. Kan dalam tu dijelaskan kaedah-kaedah berkaitan dengan akidah,
tentang perkara-perkara yang menjadi dasar kepada agama ni. Dijelaskan oleh Ghazali dalam kitab ini, namanya Al-Arba'in fi Usuluddin. Dan kitab Minhaj Al-Abidin. Jadi antara kitab-kitab yang disebut ni biasa kita dengar Ihya lah. Tu biasa kita dengar. Yang kedua Minhaj Al-Abidin ni. Adapun kitab Al-Arba'in fi Usuluddin tu jarang sikit kita dengar. Kecuali orang yang mengaji khusus lah. Masyarakat kita ni agak jarang dengar nama kitab tu. Al-Arba'in fi Usuluddin. Demikian juga kitab Bidayatul Hidayah tu kita jarang dengar, tapi kita biasa dengar Hidayatul Salikin. Itu terjemahan dia. Baik, dan kitab Minhajul Abidin itu terhimpun di dalamnya jalan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Isi kandungan Minhajul Abidin itu iaitu boleh menyampaikan kita kepada dekat dengan Allah. Artinya apa? Yakni isi kandungan Minhajul Abidin ini boleh membawa manusia untuk mencapai makrifat terhadap Allah, mencapai kedudukan dekat hati dengan Dia. Itu kitab Minhajul Abidin. Artinya apa? Artinya Minhajul Abidin ini bukan taraf fardu ain. Bukan taraf fardu ain, tapi macam saya kata tadilah, isi dalam dia tu, kandungan dia tu berlambuk. Terkandung di dalam dia tu perkara-perkara yang diperlukan oleh orang yang memerlukan kadar fardu ain dalam tu. Tentang akhlak, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang buruk, dalam tu berlambuk disebut dalam Minhajul Abidin. Tapi keseluruhan kitab Minhajul Abidin itu tu untuk orang disebut sebagai at-tariq ataupun tariqah, perjalanan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, perjalanan orang untuk mencapai makrifat terhadapnya. Itu bukan lagi kadar fardu ain. Tapi isi dalam dia tu banyaklah isi-isi yang merupakan bahagian fardu ainnya. Gitu nak beritahu. Jadi adalah keliru bila orang kata kitab Minhajul Abidin ni untuk orang awam dengan arti untuk memenuhi keperluan fardu ain. Itu kenyataan yang sekeliru. Tapi tidak dinafikan dalam dia tu, isi dalam dia tu merupakan isi yang diperlukan oleh orang fardu ain. Orang fardu ain boleh ambil manfaat dalam tu. Tapi keseluruhan kitab tu bukan untuk kelas fardu ain. Isi dalam tu banyaklah. Dan kitab Al-Khulasah, Al-Khulasah fil Fiqhi itu, dan kitab Al-Khulasah fil Fiqhi itu terhimpun di dalamnya jalan menyampaikan, terhimpun di dalamnya ilmu dan amal yang menerangi akan hati. Yani kitab ini kitab tentang fiqh, hukum hakam. Jadi di dalamnya itu ada menjelaskan tentang ilmu dan amal, yang mana sekiranya dipelajari ilmu ni, kita belajar ilmu ni dan mengamalkannya, dia akan menjernihkan hati kita, dia akan membersihkan hati kita. Itu demikianlah Sayyid Abdullah Al-Aidarus menjelaskan tentang beberapa kitab Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Dan sekalian perkataan Maulana Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu hamba nakal ataupun nukil. Hamba ni siapa dia? Pengarang kitab ni lah. Siapa dia? Syekh Abdul Somad, Palembang. Dia ni orang Palembang, Sumatera lah. Jadi terkenal dalam sejarah, dia merupakan seorang tokoh ulama besar lah, Syekh Abdul Somad Palembang ni. Dikatakan orang adalah kisah-kisah menyebut, tapi mungkin masih dipertikaikan tentang datanya tu, dia mati dalam perang ketika melawan Tentera Siam dulu.
Dan dikatakan kepalanya dipenggal tapi darahnya tu dok kering. Dikatakan wallahu alam, ada cerita-ceritalah. Salah ada, cuma kepastian tentang itu saya pun tak dapat nak menyatakan secara tepat lah. Tapi ada perkhabaran-perkhabaran yang memberitahu seperti itu. Sebab dia mati kat mana, bagaimana itu masih lagi dia pertikaikan ulama. Cuma salah satu di antara sumber sebut dia mati dalam perang ketika melawan tentera Siam dululah, Kedah lawan Siam dulu. Baik, kata Syekh Abdul Samad ni, hamba naqal, yakni hamba ambil, pengarang kitab di Syekh Abdul Samad ni ambil kata-kata tadi tu daripada kitab yang pertama yang bernama ni. Kitab yang bernama. Kita tengok dalam yang cetakan lain tu, yang pertama ke yang bernama. Dan kitab saya ni tulis yang pertama. Tapi saya rasa sesuai di sini yang bernama. Bernama tak? Ya. Yang hamba naqal, yang kamu ambil, kata Syekh Abdul Samad, dia ni ambil kata-kata Sayyid Abdullah Al-Darus tu dari mana? Daripada kitab yang bernama Ta'rif Al-Ihya, Ta'riful Ahya bi Fadailil Akhbar. Ta'riful Ahya bi Fadailil Akhbar, karangan bagi arif billah Al-Muhaqqiq Al-Mudakkik Maulana As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus. Jadi Syekh Abdul Samad nak beritahu kepada kita, kata-kata Sayyid Abdullah Al-Aidarus tadi tu yang dinukilkan banyak tadi tu, dari mana tempat dia ambil ni? Kata Syekh Abdul Samad, aku ambil kata-kata dia ni daripada kitab ni. Kitab namanya Ta'riful Ahya bi Fadailil Akhbar. Kitab ni dikarang oleh siapa dia? Oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus, mungkin keluarga dia jugalah. Dan lagi beberapa perkataan Maulana As-Sayyid Abdullah Al-Aidarus itu dan lainnya yang menyatakan kelebihan segala kitab Imam Al-Ghazali itu. Demikian juga daripada kitab karangan Sayyid Abdullah sendiri, yang menyebut tentang kelebihan kitab Ihya Ulumuddin. Tempat kita ni learning ni nampak macam tak ada orang mengajar lah kitab tu. Yang saya ingat yang mengajar kitab ni masa hayat dia tu Tok Guru Haji Mang Pombing di Sekolah Iba. Dia mengajar kitab ni, tak Ihya Ulumuddin ni. Baik, bermula yang aku sebutkan di dalam kitab ini memadalah bagi orang yang mempunyai akal dan orang yang mempunyai iman yang kamil, yang lepas dirinya itu daripada terpedaya. Maksudnya, kata Syekh Abdul Samad, apa yang aku sebut dalam kitab ini cukup padang dah. Untuk siapa dia? Untuk orang yang ada akal, orang yang ada fikiran, dan orang yang ada iman. Bagi mereka ni, orang yang ada akal, ada iman, cukup dah bagi dia ni untuk dia melepaskan diri daripada terkena penyakit tipu daya. Jadi bab yang dibicarakan sekarang ni oleh Syekh Abdul Samad ni mengenai tipu daya, terpedaya. Keletong, kena keletong. Kita ni banyak kena keletong sebenarnya. Kena keletong diri sendiri, kena keletong dia orang, lebih-lebih lagi. Jadi dalam urusan agama ni banyak juga perkara-perkara yang tertipu ni, terpedaya. Jadi dalam menjelaskan perkara ni, Syekh Abdul Samad telah membawa kenyataan-kenyataan tadi tu. Kalau orang yang berakal, orang yang beriman, cukup padang dah untuk dia selamat daripada terkena ataupun tertipu, terpedaya ni. Baik, dan demikian lagi menyebutkan Imam Al-Ghazali akan beberapa bagi
beberapa bagi ni beberapa jenis lah. Orang yang terpedaya itu, Imam Ghazali sebut beberapa jenis, beberapa golongan orang yang dikatakan terpedaya ni, tertipu ni. Di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin pada tempat ini, yakni pada persoalan inilah, dan di dalam Ihya Ulumuddin kata Syekh Abdul Samad berkaitan dengan masalah terpedaya ni memang disebut dalam kitab Mukhtasar. Mukhtasar ni ringkasan daripada kitab Ihya, dan kitab Ihya tu sendiri disebut. Dan barang siapa berkehendak mengetahui akan dia, siapa yang nak tahu secara lebih terperinci lah, secara lebih detail berkait dengan perkara ni, maka rajih, yakni rajah lah, kau agak jadi rajih. Rajah kita ni kena balik situlah, rujukan lah bahasa kita. Rajah di dalamnya itu naklah dia tengok balik kitab Ihya ataupun kitab Mukhtasar dia tu, ringkasan Ihya. Maksudnya apa? Yakni dalam kitab Ihya ini dan kitab Mukhtasar dia, ringkasan dia itu ada dijelaskan mengenai masalah terpedaya ni, tertipu. Tertipu ni maksudnya kita rasa betul tapi rupa-rupanya dok. Rasa molek rupanya dok gitu. Ni maksud tertipu, dan bahaya juga ni, bahaya benda ni. Baik. Dan bahagian yang keempat daripada orang yang terpedaya. Ni ada golongan yang keempat yang termasuk dalam golongan orang yang terpedaya, tertipu ni, iaitu orang yang mempunyai harta. Berkait dengan hartawan, orang yang berharta, yang membelanjakan ia akan hartanya itu dalam berbuat kebajikan. Dia berharta dan menginfakkan, membelanjakan hartanya dalam kebajikan. Golongan ni. Tapi kata Ghazali dalam Ihya, demikian juga disebut oleh Syekh Abdul Samad ni, antara golongan yang terpedaya ni termasuk golongan ni. Tapi bukan setakat tu saja. Bukan setakat dia berharta kemudian dia membelanjakan hartanya pada kebaikan. Kalau setakat tu molek. Bahagian tu molek tu. Dia berharta, dia membelanjakannya pada kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Bahagian tu molek. Tapi terpedaya tu dekat mana? Ini nak dijelaskan. Tetapi masuk di dalamnya itu riya. Dia kena nyakit itu. Perbuatan dia molek. Tapi rupa-rupanya dia tembuh bahagian lain. Tembuh bahagian dalam dia tembuh kena penyakit riya atau ujub, bangga. Riya ni seperti yang kita jelaskan dulu, iaitu tujuan dia tu untuk diperlihatkan lah. Sama ada memang secara asli dia nak tunjuk ke orang, itu riak yang asli, ataupun separuh. Asalnya niat molek tapi capur nak tunjuk separuh. Itu sudah dijelaskan tentang kedudukan amalan tu dululah. Ataupun ujub, dia bangga atas kebaikan yang dia buat tu, dia bangga diri dia tu. Dia rasa dirinya baik, dia rasa dirinya tu lebih baik dari orang dan sebagainya. Ini penyakit semua ni. Dan kalau tak mengaji, termasuk kita terpedaya. Apa kita sedar? Ujub. Atau sum'ah ni kita mengharapkan nama kita itu dimasyhurkan, supaya orang sebut-sebut nama kita. Orang sebut tak salah, kita nak tu salah. Tapi orang sebut, sekalipun semua orang sebut, tak apa, tak ada benda. Hak tu memang rezeki lah tu. Allah Ta'ala nak muliakan kita, dijadikan orang sebut nama kita ni dengan kebaikan. Biar ke dia lah, jangan marah ke dia. Dia boleh pahala, kita pun diberi kemuliaan oleh Allah. Tak ada masalah apa-apa. Dia boleh pahala sebab apa? Sebab dia memuliakan perkara yang baik, itu kebaikan, dia dapat pahala. Dan kita pula diberi kemuliaan dengan sebab mulut dia tu. Alhamdulillah. Kalau kita sebut, kita bersyukur lagi, ada bahagian lain pula lagi.
Banyak kebaikan bercabang-cabang. Tapi kalau nak kena gaya, dia kena nyakit ni. Nyakit semua ni. Dia nak orang sebut-sebut, orang sanjung dia, penuh janang habis. Tapi zaman learning ni, semua ni tanpa kita sedar. Tanpa sedar, orang learning buat benda-benda, dia nak semua ni. Jadi kena betul sini. Biar disebut, biarlah orang lain, biar disebut lah, tak apa. Tapi kita jangan ada niat tu. Atau berkehendak kemegahan, berkehendak keinginan dia, kemauan dia supaya mendapat kemuliaan, kedudukan atas kebaikan yang dia buat tu, supaya orang pandang dia tinggi, mulia dan sebagainya. Semua keinginan-keinginan ni, riya, ujub, sum'ah, takabur, kemegahan tadi tu, merosakkan amal, menjadikan kebaikan kita tu, yang kita buat tu, kita ni sebagai orang yang terpedaya dengan kebaikan yang kita buat. Itu maksudnya. Atau berkehendak ia akan masyhur, dia nak supaya menjadi orang yang masyhur, dikenali, disebut-sebut. Ia dekat macam semua dari segi dia nak orang sebut-sebut. Masyhur ni dia dikenali, dia nak gitu. Jadi hak rosaknya kehendak tu, nak tu, bukan kemasyhuran tu. Kalau dia suruh, tak apalah, kau andallah. Orang nak masyhurkan nama dia, orang nak sebut-sebut, masuk sak khabar, biar dia lah. Yang tasawuf ajar kita ni, jangan sampai itu menjadi niat kita. Itu dia. Ada ke orang kadang-kadang dia nak suruh, dia dapat diri suruh orang. Mau tolong, dia cocok orang lain. Sama 2 kali 5 macam tu. Tapi kalau dia tidak seperti itu, tiba-tiba orang, inisiatif orang, ada dia lah. Tak ada masalah apa-apa. Dan disebutkan oleh manusia akan dia itu murah hati, supaya orang ramai menyebut-nyebut orang ni orang yang baik, orang yang banyak sumbangan. Itu semua merosakkan belaka tu. Merosakkan belaka. Berkehendak kepujian dan sebagainya. Jadi niat-niat seperti tadi tu, kemahuan-kemahuan seperti tadi tu, semuanya merosakkan. Berarti kalau kita buat kebajikan, kita seorang yang berharta dan buat kebajikan dan ada niat-niat tadi, kita sudah termasuk dalam kelompok orang yang sudah terpedaya, tertipu. Dan setengah daripada orang yang terpedaya itu, ada segolongan yang lain pula, iaitu orang yang berbuat masjid, bina masjid. Tapi bukan bina masjid saja, benda-benda lain lagi lah. Atau berbuat rumah kepada fuqara, dia bina rumah untuk orang fakir miskin. Orang fakir miskin dia buat rumah. Atau berbuat khalwat, wakaf kepada fuqara, yakni dia buat tempat untuk orang berkhalwat ni, untuk orang beruzlah, maksudnya orang menyendiri berbuat amal ibadah. Dia buat tempat khas untuk orang yang nak mengasihkan diri berbuat ibadah, dia dibina tempat tu. Lalu dia wakaf kepada fuqara, dia wakaf kepada fuqara di sini. Yang kedua ni bukan mana orang fakir miskin, fuqara di sini mana ahli-ahli ibadah. Fuqara yang kedua tu. Atau barang sebagainya. Ataupun dibuat benda-benda lain lagi lah. Dan menyurat ia akan namanya itu di atas yang demikian itu. Kita tepek dinding nama dia. Ini binaan daripada orang ni. Tapi kalau orang tolong tepek, ada orang lah. Tak apa. Sekalipun jereguk nama dia, asalkan jangan dia tepek sendiri. Masalah dia kita tepek sendiri. Orang lain nak tepek kat pandang orang lah. Tak ada masalah apa, tidak salah dari segi itu. Tapi yang salahnya dari segi tasawufnya, keinginan dia untuk menzahirkan benda tu. Tapi hari ni dah untung buat kerja gini.
Kadang-kadang ia dah buat pun, pergi duduk sekejap yang ambil gambar, masuk kat gambar. Tu je hari ni kerja. Oh sakit sungguh. Oh, hari ni dunia hari ni, minta maaf lah hari ni jadi gitu. Pergi tepek-tepek nama ambil masuk gambar sebong terawa. Padahal dia guna tepek je situ bukan dia buat pun. Dia tak semang benda pun. Tapi tepek tu elang tu besar. Hari ni tengok dunia hari ni. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kita tengok ada rumah kebakaran, adalah orang tertentu mari ambil gambar. Kita tanya orang tu, scaping dah beli benda kata. Rupanya mari ambil gambar je. Oh boleh harap sungguh. Mari ambil gambar, saya bongkar terawa mari tengok. Rupanya tak ada scaping pun beli bantu orang. Sikit pun tak ada. Nak kaburnya hari ni, dunia hari ni. Kalau beri sumbangan sikit-sikit kepada orang tu boleh tahan juga. Kalau dia tak ada, dia ambil gambar je di situ. Boleh buat kira sekarang. Dan menyurat dia akan namanya itu di atas yang demikian itu, tak nama dia. Padahal ia berkehendak dengan yang demikian itu, tujuan dia tu jadi masyhur kepada orang banyak, orang ramai. Jadi tertulis nama dia tak jadi masalah. Perumahan untuk bagi miskin, tiba-tiba oleh kerana orang tahu sumbangan dia tu, dia mengusahakan benda tu dan dia beri sumbangan sikit, dia menggerakkan akhir kali jadi rumah-rumah untuk orang miskin dan sebagainya. Orang ramai ni nak menghargai dia, tak nama dia perumahan orang ni. Kat dia tak ada masalah apa-apa. Biarlah, memang patut pun kita ni sebagai seorang Islam patut mensyukuri orang buat kebaikan. Patut. Tapi biar orang ramai lah. Jangan ni kita sendiri duduk giakat. Orang ramai. Tapi kita ni orang ramai ni patut. Itu adab Islam, adab. Di dalam hadis disebut, man la yashkurin nasa la yashkurillah. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia atas kebaikan yang dibuat tu, berarti dia tidak berterima kasih atas kebaikan yang manusia buat ni. Sebagai sebab kebaikan ni, hakikat sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kita dalam kisah yang semacam tadi tu, kalau ada orang kebajikan, patut kita hargai dia. Cuma yang tasawuf wajar ni jangan tuang tu sendiri. Jangan tuang tu sendiri, biar orang lain. Dan orang lain memang patut menghargai. Memang patut orang lain menghargai. Masyhur kepada orang banyak dan berkehendak ia akan segala sebutannya. Sebutannya itu dia nak supaya disebut-sebut lah. Jadi sebutan. Dan loba ia, tamak, ingin, nak sangat ia. Loba ni nak sangat lah. Loba ia kemudian daripada itu akan pahalanya, atau loba ia sebab yang demikian itu diampuni akan dosanya itu. Jadi dicampur. Ni yang nak juga, tu pun yang nak juga. Jadi campur tu dibagi terpedaya. Maksudnya niat baik dia tetap ada. Tapi ada molek pun masuk juga. Ini tadilah dia buat kebaikan. Tapi di sebalik kebaikan tu ada niat yang bodoh. Jadi ini yang dikatakan terpedaya. Dan loba ia kemudian daripada itu, yang berkehendak dia nak dia selepas tu akan pahalanya, dia nak pahala. Tapi sebelum tu dia buat benda ni supaya nak dikenali, disebut-sebut. Lepas tu dia nak juga pahalanya. Inilah keadaan yang dikatakan terpedaya. Atau loba ia sebab yang demikian itu diampuni akan dosanya, dia nak juga dia dapat pengampunan Allah atas kebaikan yang dibuat ni. Baiklah bagian tu. Maka adalah sebab yang demikian itu terpedaya ia dengan dua jalan. Dia terpedaya dengan dua jalan baik. Yang pertama, kat mana terpedayanya tu? Bahawa adalah ia
berbuat akan yang demikian itu daripada hartanya yang dapat daripada usaha yang haram. Dia ambil daripada harta, daripada sumber yang haram. Ini bentuk-bentuk yang selalu berlaku terpedaya ni. Sumbernya itu sumber yang haram. Seperti ia menzalim akan harta orang, dia ambil harta orang, dia apa harta orang, dia tipu harta orang, dia curi harta orang, dia ambil cara zalim. Dan merampas akan harta orang, dia rampas dan sebagainya. Dan jika ia mengembalikan harta itu kepada orang yang mempunyai harta itu, nescaya terlebih baik daripada berbuat akan yang demikian itu. Kalau dia pergi balik kepada empunya asal dia tu, yang dia ambil cara salah tadi tu, lebih baik daripada dia guna harta haram tadi untuk buat benda-benda tadi tu. Dia buat kebaikan, dia buat rumah anak yatim, tapi harta itu harta hak dia curi orang, dia rampas harta orang. Jadi dalam perkara ni dia mengembalikan harta kepada empunya tu adalah lebih baik daripada dia buat kebajikan hak tadi tu. Dan jalan yang kedua, bahawasanya adalah ia berbuat akan yang demikian itu kerana riya dan kerana sum'ah. Jadi isunya sekarang yang dijelaskan termasuk kelompok orang yang terpedaya ni, dia buat kebajikan. Dia buat kebajikan, dia ada harta, dia buat kebajikan. Jadi aspek-aspek terpedaya ni salah satunya hak tadi tu, iaitu sumber daripada harta yang digunakan untuk buat kebajikan tu semua yang haram. Satu, dia buat kebajikan, baiklah, tapi punca yang haram. Ini juga terpedaya. Hak kedua, sumber mungkin halal tapi tidak dijelaskan lagi, tapi maksudnya sumbernya mungkin halal. Dia buat kebaikan, tapi dia rosak dengan niat-niat buruk tadi tu. Ini juga termasuk terpedaya. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.